semua, selamat pagi. Boleh dengar suara saya? Kalau boleh buat macam ni. Wow, tahniah kepada 53 orang yang tak tidur dan join Senior Recognition Day hari ni. Wah, amazing. Wah, saya nampak kat sini depan saya ni ada Ida Osman, ada BMS ni nama apa nama BMS? Azian, Alina Rahman, Apollo, Kak Mahani, Samantha, Noriza, Aijam, Kak Pa. Okay, saya sebut nama yang on video je. Okay. So, Kak Lily pun ada. So, siapa yang first time ni jumpa saya dekat dalam Zoom? Komen, first time. Tadi amazing MC kita, Fatin, dia kata saya cantik hari ni je. Cik, wah, Masya Allah, tabarakallah. Bila kita guna nutrition ni, hari-hari cantik. Cik, tapi saya akan share gambar saya yang tak cantik sebelum ni. Siapa nak tengok? Semua orang ada before after kan? Semua orang ada testimoni. Kenapa dalam Herbalife kita semua ada testimoni? Siapa tahu? Kenapa kita semua ada testimoni? Fatin ada testimoni, Kak Pah ada testimoni, Mak Su ada testimoni. Kenapa? Sebab Herbalife is the best product. Tulis dekat chat. Sebab Herbalife is the best product. Best product, dia akan melahirkan banyak testimoni, result. Okay? So tahniah semua yang dah dapat result dengan Herbalife. Saya tahun ni tahun yang ke-10. Tak ingat dah. 10. Saya gunakan nutrition. Okay. Dan ini adalah kali kedua. Siapa kat sini yang guna nutrition bukan kali pertama? Maksudnya dia pernah guna sebelum ni. Kali kedua, ketiga, keempat. Saya kali kedua. First time guna, tak turun berat badan. Sebab tak ada coach. So kalau kita jumpa orang yang pernah makan Herbalife tapi dia tak ada result ke, dia skeptical, mungkin dia tak ada coach. So kalau dia ada coach, dia follow cakap coach, insya-Allah dia akan dapat best result. Macam kita semua, insya-Allah. So saya akan sharekan saya punya slide saya. Kalau dah ready, boleh komen dekat chat, I'm ready. Cik, wah gitu. Ada Abang Zaidi kat sini. Patutnya Abang Zaidi yang sharekan slide saya. Cik, tak adalah. Okay, thank you semua yang join pagi ni. I really appreciate your time. Okay, so ni saya. Nampak ke saya punya slide? Sekejap dia tengah loading. Kalau dah keluar kan, boleh tak komen nampak? Saya takut anda tak nampak. Belum nampak. Sekejap nak tengok. Belum? Okay, tak apa. No problem. So, siapa kat sini yang tahun ni adalah tahun pertama gunakan nutrition untuk Ramadan? Maksudnya untuk bersahur dengan berbuka. First time ever. This is your year one. Saya ingat lagi, first time saya gunakan nutrition pada bulan Ramadan. Saya sangat teruja. Wah, excited sebab energi dia lain macam. Sebelum ni saya mengantuk je kan. Lepas sahur mengantuk, lepas berbuka mengantuk. Sepanjang hari mengantuk. Macam mayat hidup. Okay. Tunggu sekejap Dia lambat sikit. Okay dah. Nampak tak saya punya slide? Okay. So saya pun ada cerita macam anda semua. So next. Sekejap. Sebelum tu. Kat sini ada 50 orang kan? 53 orang. Make sure anda dah follow. Saya punya TikTok, saya punya Facebook page dengan Instagram. Siapa tak follow lagi ni? Kena follow. Barulah kita boleh berkawan-kawan di social media kan. Ida dah follow dah, Ida. Saya nak check. Saya akan make sure lepas Zoom ni naik 50 followers. Okay. Alright. So, semua orang dah follow. Siapa dah follow boleh komen dah. So, ini testimoni saya. Saya start pada tahun 2011. Semua orang ada turning point. Okay, turning point yang turunkan berat badan. Betul tak? Boleh tak share dengan saya? Saya nak ada two-way conversation supaya anda tak tidur kan? Sebab tak boleh minum air bulan puasa ni. Apa turning point yang buat anda rasa saya nak kena kurus lah? Kan sebelum ni dah diet tak turun tapi satu hari nak kurus. Macam Ustaz Azman, dia punya turning point bila dia start sakit kan? Rasa saya tak boleh ni kalau saya tak berubah. Apa nak jadi dekat anak, isteri, keluarga? Saya pun ada turning point. Turning point saya bila saya nak kahwin. Siapa kat sini nak kahwin? Maksudnya macam, alamak, ni dah kena kurus ni. Sebab nanti kalau kahwin nampak macam
pasu bunga dekat pelamin tu kan, tak dapat beza. So saya punya turning point sebab saya nak kahwin. Saya nak kena turun berat badan. Saya dah ada deadline. So kita mesti ada deadline. So alhamdulillah saya berjaya turun 7 kg sebelum kahwin. Nampak tak beza? Bila kita turun berat badan, nampak macam bersalin kulit sikit kan. So siapa yang nak turun berat badan ni, cari your why, cari your turning point. Kenapa anda nak turunkan berat badan? Tapi ni gambar yang 9 tahun lepas, ni gambar sekarang. Kau tanya Coach Yati, mana gambar sekarang? Ni yang korang tengok ni. Sama tak? Kan? Sebenarnya bila kita gunakan nutrition, kita akan nampak lebih muda. Cuba tengok Mak Su dah 14 tahun makan Herbalife. Nampak muda kan? Siapa nak nampak muda? Makin lama makin muda. Dia ada side effect dia. Kalau korang tak ready, nak nampak muda, nak nampak macam lebih glowing, bolehlah stop. Amaran. Kenapa ni nampak macam makin muda pula ni? Patutnya makin tua. Kita akan aging backwards. Orang lain yang mungkin sebaya dengan kita akan nampak macam lebih tua. Macam saya umur 20 tahun macam ni kan, 23, 24. Nampak macam acik-acik je. Macam gitu dia punya posting kan. Okay. So, alright, siapa nak nampak muda? Boleh komen, saya nak nampak muda. Okay, walaupun umur 50 tahun. Siapa kenal Rizalman? Rizalman umur 50 tahun nampak macam umur 25. Orang 25 pun tak nampak muda macam dia. So macam itulah, kita nak aging backward. Okay, so background saya tadi Fatin dah share. Saya punya background adalah interior designer. So saya share sikit, mungkin ada yang tak familiar. Interior designer ni kerja dia adalah untuk mencantikkan ruangan. Ruang tamu, rumah, office, kan, restoran yang korang pergi macam cantik ni, restoran hipster ni kan. Tu adalah interior designer punya idea lah. Kan. Interior designer tu saya punya kerja saya sebelum ni. Okay. So nampak pun macam gah kan. Macam wow, interior designer. Wow. Tapi kerjanya sangat-sangat stres. Kerjanya sangat-sangat susah. Satu Ahad pun kena kerja. Kena berada dekat site. Kena bekerja dengan arkitek, kontraktor, engineer. Macam banyak lah. Okay. So ini saya masuk umur saya 22 tahun. Luar biasa. Nutrisi power by McDonald's dan juga KFC. Nampak macam tu kan rupa dia kan. Dan juga Nescafe 3-in-1. Macam ni lah kalau kita makan makanan yang tak healthy. So dia nampak lebih tua. Okay. So selepas saya gunakan nutrition, alhamdulillah tahun ni tahun yang ke-9 saya makan, tahun yang ke-10 saya makan Herbalife. Siapa nak tengok boleh komen, saya nak tengok macam mana, betul ke? Betul ke kalau boleh makan nutrition yang makin lama makin muda? Okay. Ceng-ceng. Tak keluar pula. Gitu. Nampak? Umur saya tahun ni alhamdulillah dah masuk 35 tahun. Age is just a number. Amplak umur. Bila orang tanya berapa umur? 35. Ya Allah. Ingatkan 25. Wah. So ini saya punya testimoni. Masya Allah tabarakallah. Saya sangat bersyukur. Every single day saya ada nutrition untuk saya makan. Especially untuk bersahur ni kan. Siapa tadi sahur minum shake? Tadi saya nampak ada yang makan Maggi sahur. Biasa ni makan Maggi. Kita adalah gurau kan. Kita semua minum shake kan kat sini kan. Kita minum shake nutrition. Dulu saya sahur makan ikan kering guys. Nasi dengan ikan kering. Sebab nak bagi selera. Bila kita faham nutrisi baru tahu, tak boleh makan makanan yang masin. Sewaktu bersahur nanti dehydrated. Patutlah sepanjang hari tu rasa lemah. Sebab sahur dia makan ikan kering. Okay. Saya minum shake. Siapa sebaya dengan saya tu? Okay. So, saya suka, saya nak share part ni. Part ni saya tak pernah share. Saya ada Coach Anapolo kat sini kan. Boleh screenshot gambar ni. From interior designer to life designer. Masya Allah tabarakallah. Bukanlah life designer sangat. Saya nak cakap body designer rasa macam doktor bedah plastik pula. Macam makeup artist pula tak ada kan. Tapi dulu pekerjaan saya adalah untuk cantikkan ruangan. Cantikkan office, cantikkan rumah orang kan. Dan kerja tu sangat-sangat stressful. Dan untuk seorang klien, tak panggil klien lah. Klien untuk hire designer ni dia perlu ada duit yang banyak ya. Kalau tak ada duit yang banyak, tak payah anda hire interior designer. Sebab kos untuk hire interior designer bukan murah.
Okay, because kerja dia susah. So tak semua orang mampu nak hire interior designer. Okay, hanya orang yang boleh mungkin pendapatan dia 50,000, 100,000 boleh mampu nak hire designer ni kan. Okay, tapi saya sangat bersyukur bila saya jumpa dengan Herbalife, saya turun 7 kg, lupa nak share kan. Saya turun 7 kg dan saya pergi ke event pertama saya. Siapa kat sini yang first time join online Zoom macam ni kan? First time. So dulu kena pergi offline event. So saya nampak peluang dalam Herbalife ni. Saya nampak saya bukan saja boleh turun berat badan, saya boleh tolong orang lain turun berat badan. Dan bukan turun berat badan je guys, cuba tengok transformasi ni. Beza kan? Ni orang yang sama tau. Tak percaya check. Sama tak? Saya lalat kat hidung. Sebab Coach Ana bila dia turun berat badan, kawan dia kata ini orang lain ni. Tapi dia check, betul lah tali lalat masih ada. Betul lah Coach Ana. Ni Ana Suzana Soek. Betul. Kan ada Coach Ana kat sini kan. So Masya Allah tabarakallah, Coach Ana dah turun 28 kg. Seorang guru sebelum ni tak tahu nak turun berat badan macam mana. Tapi Alhamdulillah dengan nutrition nampak lebih muda, turun berat badan walaupun dah ada anak 4, more energy, kan. And the best part, mereka dah qualify for Get Team member. Wah, Masya Allah, amazing. So kita ada peluang untuk jadi lebih sihat, lebih muda dan ada extra income. Okay, so seterusnya, ni pun transformasi yang macam mind blowing. Cuba macam ni. Ni siapa kenal ni? Coach Ain. Saya boleh tengok Coach Ain ni, ya Allah, Coach Ain tak pernah kurus daripada kecil. Memang berbadan comel daripada kecil, dari sekolah, daripada kanak-kanak kan. So bila dia jumpa nutrition, jumpa program coaching, berjaya turun 17 kg, life changing. Seorang ibu, dah kahwin ingat bukan belum kahwin kan? Dah kahwin, seorang ibu, 2 anak, nampak muda, jauh lebih muda daripada dia sebelum ni. Sebelum ni nampak macam lebih berusia kan. Gambar yang baju hitam tu nampak macam umur 40-an, padahal dia baru 34. Tak ingatlah umur berapa. Macam tu. So, dan Alhamdulillah, it's not about the weight that you lose but the life that you gain. Coach Ain pun jaya dah qualify Get Team member last month. Okay, ni mungkin ada yang kenal. Siapa kenal Coach Atun Aziz? Pernah tak tengok gambar ni? Coach Atun tak ada kat sini. Kalau dia ada, mesti dia akan terkejut dengan gambar dia. Ni adalah Coach Atun semasa bulan Ramadan. Siapa kat sini join program bulan Ramadan? Coach Atun join bulan Ramadan, tak silap saya tahun 2017 ke 2016. Bulan puasa. So dia turun 6 kg the first month and total loss dia 20 kg. Sampak tak beza bila dah turun berat badan dengan nutrition? Macam orang lain. Coach Atun lebih berusia daripada saya, tapi kalau orang tengok dia, orang tak tahu dia tu orang selalu ingat Coach Atun lebih muda. Terpaksalah saya redha lah dengan semua tu kan. So Alhamdulillah last month Coach Atun pun dah berjaya qualify for Active World Team. Okay, so itulah sedikit macam mana saya transform. Bukan diri saya seorang, tapi sebenarnya ramai, tapi tak boleh nak tunjukkan semua slide kan, nanti habis pula SRD ni sampai esok petang. Okay, so bagaimana saya bermula? Saya nak share sikit dengan anda semua bagaimana saya bermula, macam mana saya boleh transform daripada seorang interior designer kepada life designer, sebagai coach lah, turun berat badan. Sebenarnya saya hanya nak turun berat je. Sekejap ada orang datang. Sekejap. Okay, sorry iklan sekejap. Ada orang hantar barang. Okay. So, maaf So, saya start pada tahun 2012 tu sebab apa? Sebab ada tragedi yang berlaku dalam life saya di mana orang yang paling saya sayang, mak saya sakit. Bila orang yang kita, bukan Foodpanda, Shopee. Okay. So, orang yang paling saya sayang sakit. Kita mungkin ada macam keluarga kita bahagia kan, mungkin tak adalah duit yang banyak tapi okey lah, tiba-tiba satu
satu ahli keluarga kita sakit dan kita terpaksa ulang-alik ke hospital. Masa itulah saya nampak nilai sebenarnya kekayaan ni bukan terletak pada duit tau, tapi terletak pada kesihatan. Okay, tulis dekat chat. Dan kekayaan kita bukan kepada duit dalam bank. Mungkin korang tak banyak duit pun dalam bank sekarang ni. Contoh kan, maksud banyak duit sekarang kan. Mungkinlah saya ada macam 1,000, 2,000 dalam bank, okey je lah kan. Semua orang rasa macam saya belum lagi dapat apa yang saya nak. Tapi kita sihat ni, ini kekayaan yang paling besar. Ada orang ada 1 juta dalam bank, tapi dia tak boleh makan macam yang kita makan. Dia kena makan susu. Dan dia ada problem sumbat imun lihat beli kalau jauh mahal, tapi kita sakit ataupun orang yang sayang sakit. So ni saya dekat hospital 5 bulan. Dengar ke suara saya? Ke putus-putus? Dengar? Sebab saya punya line tak berapa stabil. Dengar tak? Okey, dah. Oh, sangkut-sangkut tadi sekarang dah dengar. Alright. Okay. So, siapa kat sini masih lagi ada mak ayah? Siapa masih lagi ada mak ayah ataupun salah seorang? So, anda semua jauh lebih kaya daripada saya. Okay. So, kalau kita ada mak ke ayah ke, jangan buang masa. Kita nak cepat-cepat berjaya dan kita nak mereka rasa kesihatan. Okay. So, kalau mak ayah kita boleh menggunakan nutrition, make sure kita bantu mereka untuk gunakan nutrition juga. Ni saya nak share. Sebelum saya share slide saya pagi ni. So, ramai orang spend dia punya kesihatan untuk mencari duit. Kan? Keluar pagi, balik petang, pergi kerja, lepas tu tak makan sarapan, minum air Nescafe 3-in-1, makan je fast food sebab senang. Kan? Malam, lepas tu balik kerja baru nak makan tengah malam. Benda tu berulang-ulang selama 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Lepas dia habis je pencen je, dapat duit 100,000, contohlah kan. Dia tak boleh nak pergi gunakan duit tu nak pergi travel. Duit tu pergi mana? Siapa tahu pergi mana duit tu? Duit tu kita akan pergi hospital ya untuk bayar bil. Bayar bil. So kalau siapa yang macam saya rasa saya dah macam tu lah, dah 10 tahun, dah 15 tahun. Stop now. Boleh tak stop sekarang? Okay. Kita tak perlu nak tunggu lagi 5 tahun untuk buktikan yang benda tu memang tak sesuai. Okay, tak sesuai untuk life kita. Okay, saya belajar banyak daripada pengalaman hidup arwah ibu bapa saya, dan saya tak nak benda tu berlaku kepada saya dan kepada orang lain juga. Okay, sebab dulu tak ada coach-coach yang nak share ajak pergi SRD, marilah kita belajar tentang kesihatan, marilah kita belajar makan suku-suku separuh. Tak ada. Dulu semua orang cakap makan je lah apa yang kita nak. Kan mindset orang Melayu, kita ni sementara masih sihat ni makanlah. Hati-hati dengan mindset macam tu. Sebab orang yang ada mindset macam tu end up dia akan banyak penyakit. Okay, sebab ingat makanan yang sihat tu, makanan yang sedap, contohlah, apa makanan yang sedap, yang paling sedap untuk bulan Ramadan ni? Apa? Cuba komen dekat chat. Kuih Melaka, kuih murtabak, air percik, kan? Roti john. So makanan yang sedap-sedap tu untuk orang yang sihat je. Kalau orang tak sihat boleh tak makan. Orang tu dah ada darah tinggi. Kan ada darah tinggi, kencing manis kan. Mana boleh nak makan nak minum air katira, nanti gula naik. Untuk orang yang gula stabil je boleh minum air katira. So kalau kita nak enjoy makanan-makanan yang sedap tu, make sure kita sihat. Okay? Right, air katira kan, masakan mak. So kalau kita ada banyak penyakit, kita tak boleh, kolesterol tinggi tak boleh nak makan kambing, tak boleh nak makan itu, tak boleh makan ni. So make sure kita sihat. So kesihatan ni priceless. Dia tak ada duit boleh dibayar untuk kesihatan ni. Okay, so kita kena invest dekat kesihatan. Okay, invest dekat kesihatan, invest dekat makanan yang sihat. Okay, kenapa nak invest dekat? Nak invest hari ni, nak invest dekat makanan sihat, ataupun hari ni tak nak invest dekat makanan sihat, kemudian hari nak invest kepada hospital punya bill. Okay, saya nak share.
healthcare, orang kata healthcare kan, hospital kan. Healthcare tu bukan obat tau. Healthcare tu, obat tu adalah sick care. Pernah tak dengar? Prevention is better than cure. Apa? Prevention dalam bahasa Melayu apa? Mencegah. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Kan dulu kita bisa dengar tapi kita macam buat je. Tapi kalau orang kita sakit hari ni, bagi je lah apa ubat saya nak makan lah. Mana ubat sakit lutut ni? Mana ubat yang menghilangkan gastrik ni? Saya nak makan. Sebab apa? Sebab masa tu baru kita nak ada kesedaran. Tapi masa sihat ni tak nak makan makanan sihat. Okay? Sebenarnya healthcare tu adalah bila kita jaga. Kita makan makanan sihat, kita amalkan gaya hidup sihat. So, kita elakkan daripada kena penyakit-penyakit berbahaya ni. Okay. Siapa kat sini umur dia 50 tahun ke atas dan dia tak ada pun darah tinggi, kencing manis, apa lagi penyakit yang orang biasa tu? Kolesterol. Siapa? Komen tak? Mama saya, Kak Alina. Yes. Sekarang umur 30 tahun dah kolesterol tinggi. Kan? Umur 5 dah diabetes. Kan? Suami saya. Kan? Luar biasa kan? 50 tahun mungkin dah agak berusia. Okey lah. 40 tahun. So sekat daripada sekarang untuk jaga kesihatan. Okay. So, siapa kat sini yang dah gunakan nutrition? Boleh tak share dekat chat? Berapa lama anda dah gunakan nutrition? Saya dah gunakan nutrition dah masuk tahun yang ke-10. Dah 9 tahun lah saya gunakan. Okay, berapa lama guna? Baru guna Nurul? Okay, 3 tahun. Abang Amir, 7 tahun, 5 bulan. Ada yang lama, ada yang baru kan? Kadang-kadang tanya kan, kenapa sampai 10 tahun nak kena guna? Boleh tak saya nak pakai 2 bulan je, 3 bulan je? Tu tengok balik slide yang healthcare tu, sick care. Kan? 11 tahun Kak Lily, amazing. So, good, dia tak ada istilah bergantung. Kalau makanan tu bagus untuk oksigen kan, betul tak? Saya tak nak bergantung lah dengan oksigen ni. Biarlah saya akan tutup hidung sekarang. So bila makan something yang kita perlukan, memang kita perlu bergantung. Saya bergantung kepada nasi ya. Siapa sini bergantung dengan nasi? Tak adalah. Kalau tak ada nasi boleh makan quinoa kan, boleh makan benda lain. Tapi kalau nutrition memang saya tak tahulah nak makan apa. Kalau tak ada shake ni. Kan nak buat roti tak pandai, tak ada masa, malas. Kadang-kadang roti expired. So dalam Herbalife ni kita ada nutrisi, inner nutrition dan outer nutrition. So nak guna yang mana? Guna dua-dua. And the best part, kalau kita makan Maggi, murtabak kat bazar Ramadan kan, ada tak doktor yang check? Sebab kita akan jumpa orang yang macam ni tau. Selamat ke makan Herbalife tu kan? Takutlah dengan cerita ada orang rosak buah pinggang. Dia selamat ke makan murtabak roti john tu? Ada tak doktor yang boleh pergi check, buat test? Tak ada. Tapi dalam Herbalife ni kita ada ni, doktor-doktor ni. Saya dah jumpa Dr. Luigi Graton, saya pernah jumpa Dr. David Heber, Dr. John Heiss, Dr. Gary Small, Rochelle Medina, ramai pula ada jumpa. Louis Ignaro. Okay. Mostly 50% saya dah jumpa di offline training dulu. Tapi kan saya nak share dekat anda semua, nanti boleh research pasal doktor-doktor ni. Saya nak share tentang Dr. Vasilos Frankos. Saya tak pernah jumpa Dr. Vasilos Frankos ni, tapi ada sesuatu yang menarik tentang doktor ni. Siapa nak tahu? Siapa nak tahu boleh komen. Saya nak tahu. Saya kena check masa ni kan terlajak perahu pula. Okay, siapa nak tahu? Kenapa saya nak cakap pasal Dr. Vasilos Frankos ni, bukan Dr. Louis Ignaro yang cipta Endeavour Formula. Tapi okay, dekat Malaysia, apakah jabatan yang mengawal ubat-ubatan? Kementerian Kesihatan kan? Betul tak? KKM. Kalau dekat USA, Kementerian Kesihatan nama dia FDA. Macam KKM lah. So Dr. Vasilos Frankos sebelum dia join Herbalife, dia adalah Director FDA. Kiranya dia Director KKM US tu. So agak-agak Director KKM US ni boleh tak bagi produk yang bahaya dipasarkan ke seluruh dunia? Tak boleh. Cuba tengok apa tu dia punya nama dia punya role dalam Herbalife. Global Product Science and Safety and Compliance. Maksudnya dia dah melalui KKM, mini KKM dah dalam Herbalife ni. Dah ada KKM dah. So sangat-sangat luar biasa Herbalife product. Kita tak perlu risau ni
selamat ke tak selamat. Kita makan roti, makan makanan burger tepi jalan tu pun tak check selamat ke tak selamat. Tu jauh lebih tak selamat. Okay, nampak tak? Test ni 380 test. Shake je kita minum tu 380 test. Siapa masak berbuka semalam dia test sampai 300 kali? Tak ada, kita test rasa je. Okay dah ni. Kan? So shake tu 380 test selamat tak selamat. Okay, so this is the best part sebab kita nak cerita macam mana kita nak jadikan bulan Ramadan ni satu bulan yang memanglah bulan Ramadan ni bulan yang the best bulan kan. Tapi ada orang bila masuk bulan Ramadan dia jadi macam tak produktif, jadi lemah kan sebab tak dapat makanan. Tapi bila berbuka makan banyak. So macam mana kita nak rahsia kita nak berdiet bulan Ramadan. Tapi jangan salah niat pula. Nanti sahaja aku berpuasa di bulan Ramadan untuk turun 5 kg. Tak boleh tak jadi macam tu. Okey, salah. Selalunya yang nak turun 5 kg, 10 kg bulan Ramadan ni selalu dia akan naik berat. Dia kena sumpahan. So, tapi kita kena ambil peluang bulan Ramadan ni untuk kita buat yang terbaik. Maksudnya kita konsisten jaga makan, kita follow meal plan. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan ni dia ada proses autolysis. Tulis dekat chat. Proses autolysis. Okey. Proses autolysis ni dia hanya biasanya berlaku 90 hari. Tapi sebab bulan Ramadan kita berpuasa di siang hari, di overhaul ni dia akan berlaku dalam masa 30 hari je. Maksudnya kita boleh pendekkan. Macam sebelum ni IoT, tiba-tiba cakap pasal IoT kan. IoT sebelum ni kalau nak belajar tentang IoT kena ambil masa 6 bulan untuk master modul 1 sampai modul 4. Tapi bila ada IoT 3 hari dah settle. Macam itulah, tapi bukan IoT. Ini adalah autolysis. Okay. So, kita rasa bulan puasa kita boleh turun berat badan. Siapa rasa bila bulan puasa ni dia dah kurus sikit? Baru berapa hari? Ni hari ke-5 puasa. Kita rasa macam bulan puasa ni kita boleh jaga makan lah. Kita tak, siapa yang isap rokok boleh stop isap rokok. Kita macam nak bersemangat nak solat kan. Nak beribadah, nak stabilkan gula, nak kurangkan kolesterol dan sebagainya. Tapi tapi sebenarnya ini yang berlaku. Waktu bulan puasa berat tak turun. Badan kita jadi penat. Kita makan yang banyak, especially waktu berbuka. Nampak siapa makan macam gambar kanan ni? Lepas tu sembelit pula. Sebab dia makan banyak sangat gula, tak banyakkan serat kan, sembelit. Pergi bazar Ramadan, beli macam-macam. Siapa kat sini yang dah pergi bazar Ramadan? Wah. Dah pergi. Ada tak yang dah pergi bazar Ramadan? Belum pergi. Belum. Abang Salahuddin dah pergi. Dah. Malas ramai-ramai. Lalu je. Tahniah kepada yang tak pergi. Boleh tak kita buat challenge? No bazar Ramadan. Kan? No bazar Ramadan. Sebab kadang-kadang makanan kat bazar Ramadan tu dia macam overrated. Nampak macam sedap je kan? Bila kita makan, alah, tak sedap. Sebab apa? Yang buat tu, yang masak tu puasa. Tak ada nak test. Kan? Sebab jadi membazir. Dan kadang-kadang makanan tu mungkin terlalu masin. Saya kalau makan makanan yang masin ni macam, rasa macam nak marah je kan. Ini masin sangat ni. Sebab apa? Kalau kita beli dekat kedai, kita tak masak kan, memang kita akan senang satu extra kalori. Okay. Merugikan, lebih mahal compare tu kita masak sendiri kan. Kat Pah masak sedap. Tapi dulu kita orang pergi, saya cerita siapa nak dengar cerita ni? Kita orang pernah berniaga di bazar Ramadan. Saya cakap kat husband saya kan, saya nak pergi bazar Ramadan sebab saya nak support bisnes ekonomi orang Melayu. Nampak tak alasan kita nak pergi bazar kan? Tapi tak apa lagi nak cheese code. So bila bazar Ramadan je ada memori indah kat situ. Okay, so kita nak cerita pasal autolysis ni. Okay. Kita faham Herbalife Nutrition ni adalah cellular nutrition. So dia akan bantu badan kita untuk cleanse badan kita, dan bila badan kita dah bersih, dia boleh absorb nutrition. Bila dia absorb nutrition tu, dia boleh regenerate sel baru. Sebab tu kalau tengok tadi kan saya share testimoni Coach Ana Polo, testimoni Coach Ain dengan Coach Atun kan, nampak tak mereka lebih muda? Sebab itu berlakunya regenerate sel baru. Regenerate sel baru. So kena bersabar 90 hari.
Okay, kalau saya dah join program coaching lah, tak turun banyak lah first month. Bertahan 90 hari. Sebab 90 hari ni baru akan berlakunya proses 90 days repairing process. Okay. So, tapi the best part, bulan Ramadan tak perlu tunggu 90 hari. Tapi dengan syarat. Siapa nak tahu syarat dia? Syarat dia yang pertama, jangan pergi bazar. Adalah. Syarat dia, anda tak boleh cuit-cuit. Proses autolysis tu tak boleh berlaku dalam masa 30 hari kalau kita buka puasa minum air manis. Lagi sahur makan nasi dengan kicap. Lepas tu berbuka makan kailan ikan masin. Tak jadi. Okay. Memang kena eat clean. Okay. So proses autolysis ni akan berlaku dalam masa 30 hari dengan syarat kita jaga makan. So dia macam overhaul lah. Telefon pun, kereta. Siapa kat sini pernah overhaul kereta? Kadang-kadang dah lama sangat kan kena overhaul. Badan kita ni pun kena overhaul. Kena overhaul juga badan. Kena macam reset balik. Kalau phone kita kan, saya punya phone selalu hang. Sebab banyak gambar. Orang kedua yang selalu hang phone, Maksu. Pun selalu hang. So kena overhaul. Kena reformat balik. Barulah dia jalan lebih flow. So, okay, boleh ambil gambar ni. Ini sangat penting. Sebab proses autolysis ni berlaku dengan 3 stage. 10 hari pertama, hari ni kita dah 5 hari berpuasa kan. So 5 hari lagi. 5 hari lagi, habis 5 hari ni, 10% sel kita akan dibaiki. Okay, 10 hari yang kedua, 66%. Nampak tak dia naik lebih banyak? Okay, 10 hari yang ketiga, 100%. Sebab tu siapa yang betul-betul jaga makan, betul-betul follow meal plan, masa bulan Ramadan, dia akan turun lebih banyak berat compare tu bulan sebelum ni. Tapi siapa yang tak jaga makan, dia cuit-cuit, minum air manis banyak, makan kuih banyak masa bulan Ramadan ni, dia akan naik lebih banyak berat dia. So kita nak yang mana? Korang nak yang mana? Boleh komen dekat chat. Nak jaga betul-betul dan turun berat ataupun nak cuit-cuit, naik lagi banyak. Maksud beli baru terus kan kaya. Maksud beli 2, saya 1. Okay. So ini meal plan untuk berpuasa. So sahur, makan kurma, herbal elo, tea mix dengan F1. Boleh tak komen anda punya perisa yang anda paling suka? Perisa F1 yang paling anda suka. Okay, saya paling suka cookies and cream dengan tropical fruit. Okay, kita akan ada perisa baru akan keluar kejap lagi. So stay tune. So sahur makan ni je. Ni je. Okay, lepas ni berbuka. Berbuka pun sama. Herbal elo, kurma, herbal elo, tea mix, shake. Kalau saya akan ambil selepas solat maghrib. Kalau lepas tarawih tu macam lambat sangat. Kadang tarawih kita habis 9.30 macam tu kan. So saya akan ambil lepas solat maghrib. So bila kita ambil shake tu ambil makanan berat, selepas kita minum shake, apa yang berlaku? Kita tak makan banyak sangat sebab kita kenyang lagi. Tapi kalau kita berbuka, terus makan nasi, kita akan makan banyak sebab kita tengah lapar tu. Okay. So, coklat, cookies and cream. And saya paling suka sangat kalau bulan Ramadan ni adalah elo. Wah, jangan bayangkan elo sekarang. Siapa tengok saya punya video elo mango punch? Okay. So korang boleh cuba resepi tu. Aloe vera ni memang sangat best. Tak ada dah teringin nak minum air manis bila korang minum aloe mango bersama tea mix peach. Wah, memang sedap. Okay. So that is the beauty of nutrition. Okay, dia low calorie, dia sedap. Okay, dia bagi kita energy. Apa yang berlaku kalau kita berbuka puasa makan terlalu banyak? Apa yang berlaku? Ida. Kita akan rasa mengantuk, lemah. Nak semayang maghrib tak larat dah. Apatah lagi nak semayang tarawih. Kita mungkin akan tertidur. Ni yang berlaku dulu. Saya. Kalau buka puasa kan, air manis je 3-4 jenis. Air jagung, air cincau, semua nampak. Kita kan kalau kita pergi bazar kan, kita akan nampak air je. So, bila makan banyak sangat air manis, gula ni, dia akan buat kita mengantuk. Kita kena lemah, tak larat dah. Dah perut dah kembang dengan air ni. So memang mengantuk. Kalau pergi semayang tarawih pun akan rasa macam susahnya nak habiskan 2 rakaat pertama tu. Sebab dah mengantuk sangat dah. Tapi siapa rasa beza bila kita berbuka dengan nutrition? Boleh tak komen dekat chat? Siapa rasa, bezalah nutrition. Bila makan Herbalife bersahur, berbuka ni kan tak rasa mengantuk dah.
Si ada yang boleh bersenam lagi kalau yang sahur dengan nutrition ni. Okay. Sangat berbeza. Sangat berbeza. Okay. So jangan lupa minum air kosong. Okay, pentingnya untuk kita makan sahur ni pun boleh screenshot. Sebab ada orang dia tak nak makan sahur. Sorry saya tak biasalah makan sahur ni. Tak lalu. Tapi sahur penting. Sangat penting. Sebab apa? Sebab bila kita satu hari tak makan, kita perlukan energi daripada makanan. Waktu bila kita mendapat energi daripada makanan tu, waktu sahur lah. Okay? So kita kita perlu ambil sahur. Sahur ni maksud saya sahur waktu yang 5 pagi tu. Bukan pukul 12 malam. Ada orang saya nak sahur pukul 12 malam sebelum tidur. Malas nak bangun pagi. Bangun pagi so badan kita ada energi, dapat nutrition, so kita boleh solat sunat kan. And then dia akan mengelakkan kita daripada makan terlalu banyak. Orang yang suka skip sahur, dia akan berbuka puasa makan macam hari raya. Sebab dia tak makan 20 jam, 24 jam tak makan. Saya lapar lah. Kan? And then bila kita bersahur, dia bagi kita energi supaya kita tak rasa penat. Lebih-lebih lagi sahur kita senang. 5 minit dah siap. Dan bantu untuk digestion. Okay. Dan tak adalah haus dengan lapar sangat. Siapa kat sini kalau bulan puasa, dia bukannya lapar sangat, tapi dia haus. Macam saya cakap banyak ni dah haus ni, tak boleh minum air. Kan? Kita haus. Sebab kita biasa minum air berliter-liter sehari. Tapi tak apa, no problem. Nanti sahur, buka puasa boleh. Boleh kita, dah pukul 10. Siapa jaga masa? Saya remind saya supaya tak terlajak sampai pukul 2 petang. Okay, so saya nak share sikit tentang nutrition yang kita kena ambil waktu berpuasa ni. Okay. Nanti siapa yang jaga masa boleh tak message saya dekat dalam Zoom sebab saya tak nampak kat dalam WhatsApp kan, dalam Zoom private message. Okay. Siapa nak belajar nutrition yang perlu kita ambil waktu kita berpuasa. Ni wajib. Tak boleh saya nak makan collagen je coach. Tak nak minum F1 ni tak lalulah. Kita ada 6 flavor. So pilih flavor yang awak suka, buat sedap-sedap. Okay, saya suka letak F1 cookies and cream campur dengan coklat. Nak campur kurma pun boleh, buat sedap-sedap. Sebab apa? Ni adalah meal replacement nombor 1 dunia. Tulis dekat chat, meal replacement nombor 1 dunia. Bukan nombor 2, nombor 3, bukan kat Malaysia, dekat dunia. So dia dah lengkap dah. Bila nama je meal replacement, dia lengkap. Kalau dia suplemen, dia tak lengkap. Okay, dia ada protein, vitamin, mineral. Tadi kan kita bersahur kan, selalunya kalau kita lambat bangun, kita minum air kosong je. Tapi bila kita ada nutrition ni, kita dapat zat daripada makanan. Okay. So, nampak? Dia ada protein macam 2 biji telur. Ada fiber macam satu biji pisang. Okay. Kita bayangkan kalau pagi-pagi kalau nak makan telur, nak makan pisang, nak makan cheese, lepas tu nak makan blueberries dengan tomato cherry. So nak makan pula apa benda tu? Avocado. Lepas tu blend. Blend buat smoothies. Lalu tak nak makan? Tak lalu. Dan saya rasa harga dia lebih mahal. Avocado tu sebiji pun dah RM5. Satu gelas shake ni baru RM5 kan? Avocado sebiji RM5 ke? RM8. So sebenarnya murah. Kalau orang kata mahal lah shake Herbalife, cuba tunjuk gambar ni. Kalau tak nak makan shake Herbalife, nak makan 2 biji telur, pisang, cheese semua ni blend sekali. Saya rasa tu lebih mahal dan rasa dia lebih tak sedap. Okay. Right. So yang kedua, supaya kita tak rasa lapar, kita rasa kenyang lebih lama, bila kita turun berat badan, kita tak flabby. Kita tidak macam ditarik gravity. Ditarik gravity kan. So kita boleh add on F3, nama dia F3, blended soy and whey protein powder. Yang ni paling cepat habis lah kat rumah saya. Okay, sebab saya akan letak ni banyak-banyak dalam saya punya shake tu. Saya akan letak 2 sudu. F1 5 sudu, F3 2 sudu. Okay, sebab apa? Bila kita makan F3 ni, the best part dia very low in fat, almost zero fat. So tapi dia ada low calorie tapi dia ada 5 gram protein. So bila kita makan protein banyak, kita akan kenyang lama. Okay, kenyang lama sebab protein ni molekul dia panjang. Dia dia lambat lapar. Okay, kita akan kenyang lama and the best part, bila kita turun berat badan, kita tak flabby. Siapa nak turun 20 kg tapi badan dia macam bendera? Macam
Hai Fatin. Fatin duk macam lambai kat sini. Lana kan. Kita nak dia firm. Kita nak dia firm. Semua benda nak firm. Lagi-lagi perempuan ni banyak aset. Atas bawah ada aset. So kena firm. So untuk bagi firm dia adalah protein. Protein. So the best protein adalah daripada protein tumbuhan. Okay. So make sure anda tambahkan F3 ni dalam shake anda. The best part bukan dalam shake je boleh tambah. Boleh juga buat macam protein ball. Siapa yang kreatif kan buat, ada yang buat cake, ada yang buat pancake. Siapa yang pandai macam Kak Pah mungkin pandai buat pancake lah, wafer lah. Boleh. Sebab F3 ni boleh ditambah dalam masakan kita juga. Cucur protein kan. Saya nampak Coach Tika Suganda dia buat macam perkedil jagung macam-macam. Sebab apa? Sebab untuk dapatkan protein yang sama banyak dalam kita punya F1 ni, kan? Nampak? Kalau F1 dengan F3, 28 gram protein, satu shake kita tu, baru 200 kalori. Tapi kalau kita nak dapatkan 28 gram protein daripada nasi ayam, daripada fish and chip, nampak kalori dia banyak. Kalori tinggi, lemak pun tinggi. Tapi kita boleh, nampak? Kita boleh potong dah the kalori deficit dan juga 4 gram lemak sahaja. Sangat-sangat luar biasa. Okey. Ni yang tak boleh sabar ni. Kalau berpuasa saya memang tak sabar nak minum Elo. Okey. Cuba share dekat chat Elo favorite anda. Kalau tak puasa sekarang dah minum Elo dah ni. Kan? Elo favorite. Saya punya favorite of course original. Tapi bulan puasa ni sebab kita dah teringin nak minum air manis, kita minumlah Elo mango. Gitu. So, Elo sangat-sangat best sebab dia bagi kita satu hydration tapi dia low calorie. Alternatif kepada minuman yang ada kalori tinggi. Okay, dan bila kita minum herbal Elo ni, dia akan bantu shake yang kita minum tu, F3 yang kita minum atau nasi kita makan tu lebih mudah untuk diserap dalam badan. Okay, bayangkan kalau korang pergi dekat shopping mall, KLCC kan. Lepas tu pergi dekat satu kedai jual skincare. Skincare ni ada satu produk skin yang cantik untuk bagi kulit firm ke bagi kulit putih kan. Harga satu skincare contohnya Analogy kan. Harga skincare tu harga dia 1,000. Krim tu harga 1,000. Tapi salesgirl tu kata, saya tak pastilah kulit Puan Yati ni boleh menyerap ke tak. Skincare yang harga 1,000 ni. Mungkin sebab kulit puan ni banyak rosak. Contohlah kan. Macam tu juga kalau usus kita tak sihat, usus kita kotor. Kita duk minum Elo, F1, F3 semua kan, tapi usus kotor. Usus kita tak healthy, tak boleh nak serap. Kita makanlah ikan salmon ke brokoli, quinoa, tapi tak boleh nak serap. Sebab apa? Sebab usus tak healthy. So kita minum herbal Elo untuk bantu penyerapan nutrisi. Okay, dan juga bantu untuk digestion. Bulan puasa ni tak best kan kalau ada masalah sembelit ke tak boleh buang air. Kalau korang jumpa orang yang macam masam macam tu kan, sebenarnya dia bukan ada masalah dengan korang, dia ada masalah dengan toilet. Dia mungkin dah lama tak pergi toilet. Dia akan buat kita jadi moody. Okay, so this is my favorite products. T-Mix. Siapa kat sini suka minum Nescafe? Ada tak yang suka minum Nescafe? Saya suka minum 3-in-1 sebelum ni. Fatin sini Starbucks ke? Wah. Frappuccino. So, saya sangat suka minum air manis dan juga Nescafe. Yang tak susu lah, bukan yang tak gula tu, tak susu tu. Yang very very high calorie tu. So, bila saya start dengan nutrition, coach saya bagi saya minum T-Mix ni, saya rasa macam wow, best betul. Sebab kita minum kopi tak apa. Mostly orang minum kopi nak energy, nak macam segar mata. Tapi kopi tu kita tak gula, letak susu kan, jadi high calorie. So saya start minum T-Mix dan my favorite T-Mix peach. Siapa kat sini suka minum T-Mix peach? Kita geng So T-Mix ni dia bantu untuk bagi tenaga. And then kalau bulan Ramadan ni kan kita lepas berbuka mungkin mengantuk sikit makan kan, kita minum T-Mix. So ada tenaga untuk tarawih. Okay. And then siapa yang suka bersenam boleh minum T-Mix ni masa bersenam, sebelum bersenam. And then the best antioxidant dan paling shock sebab dia
6 kalori sahaja. Bolehlah minum berbotol-botol, bergalen-galen tea mix sehari. Okay. Apa favorite flavor anda? Okay, Amy suka honey ginger. Betul lah, kita beli banyak honey ginger. Okay, last but not least. Ni ada banyak nutrition. Nanti boleh tanya coach anda macam mana nak dapatkan nutrition ni. Untuk bulan Ramadan dan juga zaman-zaman COVID-19 ni, kita perlu apa? Kita perlu protections. Orang pakai mask untuk protection. Tu luaran. Tapi sebenarnya protection yang paling penting adalah protection dalam badan kita. So, saya advise untuk anda semua, ambil Selectivo. Siapa dah guna ni? Siapa dah makan Selectivo ni? Ambil Selectivo ni. Memang sangat-sangat best. Sebab kalau Herbal Elo bantu untuk penyerapan nutrien dalam usus, Selectivo bantu penyerapan dalam sel badan kita. Kalau sel badan kita tak sihat, dia tak boleh nak serap makanan-makanan nutrien. Dia ke peringkat sel. Okay, dan bila makanan yang kita makan tu diserap ke dalam sel kita, so kita akan jadi lebih bertenaga. Okay, metabolisme kita lebih meningkat. And then kita akan sistem imunisasi kita pun meningkat, so kita tak senang kena sakit-sakit. Alright, so penting untuk kita ambil Selectivo ni. Okay, untuk mencegah kerosakan sel. Sebab semua orang ada kanser dalam badan dia. Tapi kalau kita banyak makan gula, kita stres, banyak makan makanan yang berlemak, makanan yang bergoreng, kita telah mengaktifkan sel kanser dalam badan kita. Tapi kalau kita makan makanan yang sihat, kita bersenam, mengamalkan gaya hidup sihat, kita kawal stres, kita tengah merehatkan, tidurkan sel kanser tu, bagi sel kanser tu tidur. Okay. Dan kita makan Selectivo ni untuk untuk bantu sel badan kita jadi lebih sihat. Ni siapa yang perlukan Selectivo? Untuk orang yang memang diet dia tak healthy, yang cuit sana cuit sini ni, yang tak berapa ni aktif sangat ni, perlu ambil Selectivo. Okay. Untuk orang yang selalu stres, kerja dalam tekanan, kan? Macam saya dulu kan, interior designer, tekanan, tertekan je. Kadang-kadang sekarang suri rumah tangga pun tertekan. So yang mungkin bekerja dekat outdoor, so terdedah dengan habuk semua ni kan. So perlu makan Selectivo. Okay, boleh share dekat family anda yang tak pernah makan Selectivo. So saja untuk slide nutrition. Siapa baca sesuatu? Kak Etta baca sesuatu tak Kak Etta? Wah. Untuk orang yang beranak, sesuai ni. Yang beranak, sebelum beranak, semua makanan. Okay. So, saya suka nak share ayat ni daripada saya punya mentor, Jim Rohn. Awas ya, kalau kita dalam Herbalife tak kenal Jim Rohn ni siapa, awas. Awas. Song Joong-ki kenal Jim Rohn, siapa tu? So kita kena kenal sebab Jim Rohn adalah orang penting dalam Herbalife. Dia adalah antara yang membangunkan Herbalife bersama kita punya founder, Mark Hughes. So Jim Rohn kata, success is not to be pursued, it is to be attracted by the person you become. Saya translate, kejayaan tu bukan bentuk yang kita kejar. Saya nak kejar lah jadi presiden team, saya nak kejar jadi orang jutawan ke apa-apalah. No, tak perlu kejar semua tu. Tapi kita kena attract, kita kena menarik kejayaan tu kita kena jadi orang macam mana? What kind of attitude? Attitude macam anda hari ni kan, join Zoom pagi ni, show up, kan? Bila coach share link untuk belajar, anda willing to learn, willing to be the best version of yourself. Sebagai coachee, you follow the program, you get result, you be positive, you become attractive person. Person yang orang macam, saya sukalah nak jadi macam dia lah. Kan? So, tak ada orang yang berjaya, dia tak ada attractive attitude. Mesti ada. Okay. So, saya nak share sikit saya punya journey. Inilah cerita Bazar Ramadan. Bazar Ramadan, Taman Desa Aman. Ada lagi ke Bazar Ramadan ni sekarang? Ada? Kalau ada, cuba korang pergi cek-cek takut ada Kak Pah meniaga. Kan, Kak Pah boring-boring lagi, dia pergi meniaga pula pada Bazar Ramadan. Okay, gurau je Kak Pah. So, pada tahun 2015, masa tu bisnes tengah tak berapa nak membangun. Saya, Kak Pah dengan Mak Su, kami decide untuk meniaga dekat Bazar Ramadan. So, saya punya jualan saya jual cheese curd, Kak Pah jual lauk pauk, Mak Su jual jadi kelapa. Mak Su pandai, dia tak buat sendiri. Mak Su bijak masa tu. Dia tak ada masak-masak. Saya dengan Kak Pah ni kena masak ni, masakan kita orang ni. Mak Su pakai order je.
Dia pakai dropship. Dia jadi dropship untuk ni. Jadi kelapa dengan apa tu? Kuih kat belakang tu. Kuih bakar. Sebenarnya tu sebenarnya bijak. Tak payah buang masa. Saya ambil masa yang lama. Nak kena beli cheese, nak kena masak, nak kena banyaknya masa. Jadilah bijak. Seperti Mak Su. Sebab tu Mak Su presiden team kan. Nampak? Berniaga pun dia dah tahu dah. Tak ada masa ni nak masak-masak ni. Masa dia dropship je. Kan? Lepas tu dia datang check. Berapa banyak dah jadi kelapa dia terjual. So, apa tu? Kejap nak tengok. Check. Kan? Mak Su pandai. Kat PAS jual cucuk udang. Viral. Ada tak ada dalam gambar ni? Tapi dah nampak Abang Lan. Kalau korang nampak gambar tu, zoom out, zoom in sikit kan. Abang Lan jual air kelapa, lemon. Saya first time minum air kelapa lemon sebab Abang Lan jual. Memang sangat sedap lah. Selalu Abang Lan punya bisnes paling laris masa tu. Kita orang selalu macam dah buka puasa masih lagi ada makanan yang tak habis lah. Yang paling tak laris saya lah. Yang paling tak laku ni. Saya ada kena bagi sedekah dekat orang. So Abang Lan memang laris lah dia punya air kelapa. Sebab apa? Sebab orang haus. Bila Ramadan orang haus tak makan. So inilah journey kami. Semua orang ada journey masing-masing. Tapi adakah kita nak putus asa bila kita ada cabaran? Kalau lah putus asa kan, tak adalah executive president team Mak Su. Tak adalah get team Kak Pah hari ini. Tu gambar kanan tu siapa conteng slide ni? Tolong padam balik saya dengan Mak Su, Kak Pah pun ada. Kak Pah masa tu dia bercinta dengan Abang Lan, tak nak jalan-jalan kita orang. Tak ada dalam frame. Masa ni kita orang pergi ke Herbalife Vacation dekat Korea. Last 2 years. Yang terakhir sekali lah Herbalife Vacation sebelum PKP. Kalaulah kita orang putus asa. Kan? So tulis dekat chat. Kalaulah saya tak putus asa. What happen if I don't give up? When things get hard, I don't give up. What happen if I don't give up? Because nak give up tu senang. Kan? Bila berat tak turun, senang je nak give up. Senang je nak makan lah. Dah diet tak turun berat. Makan, boom, naik balik. Tapi what happen if awak tak give up? Awak terus konsisten. Okay, dan dah on track balik. Tak kira dah makan Herbalife berapa kali pun, on track balik. Okay? So, saya datang dalam Herbalife ni bukan sebab kewangan. Bukan nak kata kaya, tak kaya pun. Tapi sebab saya dah pernah merasa ada kewangan tapi tak ada kesihatan. So saya hanya nak masa je. Siapa kat sini dia datang dalam nutrition, dalam Herbalife ni dia nak kesihatan, dia nak masa. Saya datang dalam Herbalife, saya nak kesihatan dan juga saya nak masa. Sebab saya memang tak ada masa sebelum ni. Nak bawa arwah mak saya pergi Tesco pun tak ada masa. Sibuk bekerja kan. Satu Ahad pun kerja. Saya bersyukur saya decide untuk tak bekerja. Lepas arwah mak saya meninggal tu, saya tak bekerja. Saya terus buat Herbalife full time. Dan saya bawa ayah saya pergi ke Hong Kong. Ni gambar yang dia pakai topi tu. Dua topi kan. Gambar kiri tu kita orang dekat Hong Kong. And then yang paling kanan tu dekat Phuket. Masa tu Herbalife vacation. Ayah saya memang sangat suka nutrition. Dia bangun-bangun tidur macam, dia kan nak sebut have you had your shake today kan. Biasanya orang tu dia tak boleh nak sebut panjang-panjang tu. Dia sebut shake today. Tahulah dia nak shake tu. Shake today. So walaupun masa tak lama dengan ayah saya meninggal tahun 2018. Okay, sebab macam-macam komplikasi kesihatan. Again, saya tak datang daripada keluarga yang sihat, tapi it's okay. Kalau kita tak datang daripada keluarga yang sihat, write this down. Kalau anda tak datang daripada keluarga yang sihat, kalau saya tak datang, anda semualah. Kalau anda tak datang daripada keluarga yang sihat, pastikan keluarga yang sihat datang daripada anda. Okay. Mak ayah kita ni dah ada macam-macam penyakit. So make sure the healthy family come from you. Start with you. Start with you now. Okay. So so memang sangat-sangat best dengan Herbalife ni. Saya paling suka sebab dapat pergi vacation. Sekarang tak boleh pergi vacation lah. Yang paling sedih tahun lepas patut pergi Barcelona. Tapi kita Barca, Shah Alam je pun boleh. Tapi saya sangat bersyukur every single day kita bangun tidur badan sihat, ada nutrisi untuk makan, and then kita ada peluang untuk bantu orang lain jadi lebih sihat, and then at the same time kita ada lifestyle. Okay, Jim Rohn kata jangan hanya ada hidup, don't just have a life, have a lifestyle. What kind of lifestyle yang anda nak? Lifestyle kesihatan macam mana? Kan? Walaupun umur 50 tahun tapi bertenaga, boleh pergi jogging, boleh masuk marathon. Okay? Kalau nak pergi travel tak boleh minta cuti. Alright? So believe you can and you are halfway there.
So ni team saya sebelum PKP kita ada offline training, sekarang online training. And tips untuk anda semua, just stay in Herbalife and stay in the right logistic. Saya nak cakap terima kasih banyak kepada mentor saya, Maksu, Kak Pa, ramai kat sini, Ustaz Azman kan. Because dalam Herbalife ni kita bukan seorang-seorang, kita ada logistik yang sangat amazing. Okay, yang paling saya sangat bersyukur adalah kawan-kawan, orang yang saya jumpa dalam Herbalife. Makes me a better person now. Okay, and don't miss Extravaganza. Siapa dah beli tiket Extravaganza? So pinjam mata kami di Extravaganza. Saya tahun ni masuk tahun yang ke-10 pergi Extravaganza. Okay, 8 daripadanya adalah offline. Maksudnya kena fly, kena pergi luar negara, kena bayar tiket kapal terbang, bayar penginapan, cost a lot of money. Okay, so sekarang tak payah, klik link je. Klik link, bayar, beli tiket 100 lebih, klik link, dah settle. So untuk all leaders kat sini, pesanan saya, if you go for Extravaganza, jangan pergi Extravaganza as participant. Make sure you bring your people, make sure anda qualify for VIP. Siapa kan qualify VIP? Tengok Kak Pa qualify VIP sebab tu dia get team. We always qualify for VIP. Okay, because bila kita qualify VIP, kita akan insyaAllah akan laju dalam kita punya business. Okay, so thank you to all my mentor, my sponsor, okay, Coach Nick, Kamila, Maksu, Coach Fatih Najwa, Kak As dengan Pak Yang, Mak Yang. So inilah cerita saya tu saja. Thank you semua tim JFNO, tim BMS. Thank you sebab invite saya untuk sharing hari ini. Saya minta maaf jika ada tersalah cakap, terlebih cakap. Selamat berpuasa. Back to you, MC kita Fatin.